Cuba bayangkan jika Singapura kembali bersatu dengan Malaysia sebagai satu negara seperti pada tahun 1963 dulu. Tentu negara ini akan menjadi antara terhebat Asia. Sebelum wujudnya Malaysia, negara ini dipanggil Tanah Melayu yang merdeka pada tahun 1957. Pada tahun 1963 pula, Singapura, Sabah, dan Sarawak merdeka dari British dengan bergabung bersama Tanah Melayu sebagai negara Malaysia. Malangnya, Singapura tidak kekal lama bersama Malaysia kerana berbagai isu, terutama sekali isu perkauman. Maklumlah, pada masa itu jumlah bangsa Cina hampir menyamai jumlah orang Melayu, membuatkan orang Melayu tak senang dengan kemerdekaan ini. Dan kini selepas berpuluh tahun berpisah, Singapura yang dulunya miskin sudah menjadi antara negara termaju dunia dan masih lagi berhubung rapat dengan Malaysia. Jadi dalam video ini kita akan bincang apa akan jadi pada Malaysia jika Singapura kembali ke Malaysia. Dan kita akan gelar negara ini sebagai Malaysia baru. Bagi admin sendiri, admin harap benda ni tak berlaku, kerana admin tahu ia akan menimbulkan masalah perkauman dan politik seperti yang terjadi pada tahun 1965 dulu. Video ini hanya dibuat untuk menggambarkan saja, jika Singapura itu sebahagian daripada Malaysia. Populasi negara baru ini tidak besar sangat bezanya dengan negara Malaysia yang lama, ini kerana jumlah penduduk Singapura tidak sampai 6 juta penduduk pun. Jadi dengan kembalinya Singapura ke Malaysia, jumlah penduduk negara Malaysia baru ini hanya 38.5 juta saja. Kerana kadar kelahiran orang Cina yang sangat rendah, terutama sekali di Singapura, membuat negara Malaysia baru kini didominasi oleh kaum Melayu, dan Bumiputera iaitu sebanyak 60% diikuti bangsa Cina yang seramai 32%. Agama. Dengan kaum Cina yang sangat ramai, dan bermacam lagi etnik lain, negara Malaysia baru tentu sekali sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian agama yang tinggi. Dan setiap etnik bebas mengikuti kepercayaan masing-masing. Tapi kerana kaum Melayu Islam adalah majoriti di negara ini, menjadikan agama Islam masih agama yang paling ramai pengikut di negara Malaysia baru ini. Jadi agama rasmi Malaysia baru adalah agama Islam. Keluasan. Dari segi keluasan, semua orang tahu betapa kecilnya pulau Singapura ini berbanding Malaysia. Malah jika Singapura bersatu dengan Malaysia, Singapura akan menjadi negeri paling kecil di Malaysia, lebih kecil dari negeri Perlis. Jadi saiz Malaysia baru ini, hanya besar sedikit saja dari Malaysia lama, iaitu sebesar 115.6 km². Walaupun bagi orang Malaysia bezanya sikit saja, tapi bagi orang Singapura, ia adalah hadiah yang sangat besar. Rakyat Singapura sudah lama hidup di dalam negara yang padat, dan sangat menggidamkan tanah-tanah lot yang besar seperti di Malaysia. Bahasa. Bahasa kebangsaan Malaysia ialah bahasa Melayu, dan Singapura adalah bahasa Inggeris. Tapi kerana kawasan ini adalah kawasan bahasa Melayu sejak beribu tahun dahulu, tambahan pula dengan majoriti orang berbangsa Melayu, tentu sekali negara Malaysia baru ini masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Iaitu sama seperti waktu Singapura bersama Malaysia pada tahun 1963 dulu. Tapi, walaupun Melayu adalah bahasa utama, bahasa Inggeris akan menjadi bahasa kedua negara, dan akan dipakai secara meluas di kawasan seperti Singapura dan Klang Valley. Ekonomi. Jika Singapura bergabung dengan Malaysia, ekonomi adalah peningkatan paling ketara yang akan dirasai negara Malaysia. Ini kerana ekonomi Singapura itu sendiri hampir menyamai GDP negara Malaysia. GDP Malaysia akan membesar hampir 2 kali ganda dari GDP sedia ada. Jadi GDP keseluruhan Malaysia baru ini akan mencecah 864.5 juta dolar, sekaligus menaikkan Malaysia yang ekonominya dari ke-34 dunia menjadi negara yang ke-20 terhebat dunia. Sekaligus mengalahkan Switzerland dan menjadi salah satu negara G20, iaitu 20 kuasa besar dunia. Ini sangat mengagumkan jika kita ambil kira jumlah penduduk Malaysia baru ini, yang hanya seramai 38 juta orang saja. Jadi apa pendapat anda?
Patutkah dua negara ini buat reunion? Apapun pendapat anda, sila tinggalkan di ruang komen di bawah. Saya juga ingin mendengar pendapat anda. Jadi jika korang suka dengan video saya, korang bolehlah like, share, dan subscribe sebagai tanda support untuk channel kecil saya ni. Saya sangat hargai setiap seorang dari anda.